Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Muhammad Kaidi bin Nasir serta rakan-rakan ahli kumpulan saya Syaza, Sarah, Nadira serta Zuhaila akan membentangkan satu topik tentang perlembagaan dan struktur pentadbiran Malaysia melalui soalan yang telah diberikan kepada kami, iaitu soalan 4, di mana soalan tersebut berbunyi yang di-Pertuan Agong mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam sistem pentadbiran negara di mana baginda adalah ketua kepada 3 badan dalam sistem pentadbiran negara. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan di atas? Bincangkan. Jadi untuk menjawab soalan ini, mulailah bagi kami jika kami terangkan dahulu apa itu definisi sistem raja perlembagaan, apa itu definisi yang di-Pertuan Agong serta di mana kedudukan yang di-Pertuan Agong di dalam sistem pentadbiran negara. Jadi pembentangan ini akan disambung oleh rakan sekumpulan saya iaitu Syaza Adilah. Pengenalan sistem raja berperlembagaan. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem raja berperlembagaan? Menurut sumber portal rasmi Parlimen Malaysia, raja berperlembagaan merupakan satu pemerintahan beraja yang dijalankan di negara kita Malaysia. Selain itu, ianya juga merupakan kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara dan mengamalkan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi. Institusi raja di Malaysia adalah satu unsur tradisional yang wujud melalui pemerintahan beraja sejak awal kurun ke-11. Konsep raja perlembagaan diperkenalkan melalui Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Seperti yang kita ketahui, peranan yang dimainkan oleh pelbagai institusi kepimpinan yang wujud di dalam sesebuah negara memberikan sumbangan yang besar terhadap pembentukan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang cekap dan berkesan. Institusi Ketua Negara dalam konteks di Malaysia merujuk kepada jawatan yang di-Pertuan Agong YBPA. Di Malaysia, kita mempunyai sistem beraja perlembagaan yang unik kerana di negara Malaysia sahaja yang mempunyai 9 orang raja yang memerintah dalam satu negara. Sistem raja berperlembagaan juga diatur secara bergila-gila kerana Raja Melayu kita mempunyai 9 negeri Melayu yang berbeza. Contohnya, Kesultanan Kedah, Pahang, Perak, Selangor dan sebagainya. Pelantikan raja berperlembagaan ini dibuat dalam tempoh 5 tahun sekali dan melalui Majlis Raja-Raja Melayu di mana majlis ini mengumpulkan 9 orang Raja Melayu tersebut. Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara telah diberikan peranan-peranan tertentu seperti yang termaktub di dalam pelbagai peruntukan perlembagaan persekutuan. Kewujudan institusi yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara juga turut menjadi bukti reformasi yang berlaku dalam sistem beraja di Malaysia. Peruntukan ini bermaksud bidang kuasa YDPA ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang. Jadi selepas kita faham apa itu sistem raja perlembagaan, apa itu yang di-Pertuan Agong, kita juga perlu faham bahawa Malaysia mempunyai 3 badan yang mentadbir negara yang terdiri daripada badan eksekutif, badan legislatif serta badan judisiari, dan kita wajib faham bahawa yang di-Pertuan Agong merupakan ketua bagi ketiga-tiga badan ini. Jadi sebelum menjawab soalan utama yang diberikan pada awal-awal pembentangan, kita perlu faham bahawa apa itu fungsi ketiga-tiga badan ini. Jadi badan pertama ialah badan eksekutif iaitu merupakan badan pemerintah bagi kerajaan Malaysia dan juga dikenali sebagai Kabinet atau Jemaah Menteri, di mana pada waktu sekarang Jemaah Menteri dan Kabinet Malaysia diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga diiringi oleh 4 Menteri Kanan. Seterusnya adalah badan legislatif iaitu Parlimen Malaysia, badan perundangan adalah Sri Kerajaan Malaysia dan badan legislatif juga wujud dari segi struktur pentadbirannya. Parlimen Malaysia mengandungi 3 institusi utama iaitu di mana sekali lagi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kemudian kita mempunyai Dewan Negara serta Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ataupun Parlimen ialah di mana pembangkang serta kerajaan berunding dan berdebat dan mereka semua diperwakili, dipilih oleh rakyat, diundi melalui pilihan raya untuk mewakili rakyat dalam menetapkan satu undang-undang. Kemudian Dewan Negara di mana Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memilih ahli Dewan Negara untuk meluluskan undang-undang. Seterusnya badan judisiari iaitu badan kehakiman berperanan menyelesaikan sesuatu bentuk perselisihan atau pertikaian di kalangan rakyat dan di antara rakyat dengan pihak berkuasa. Menurut perkara 121 perlembagaan, persekutuan menjelaskan bahawa kuasa kehakiman bagi persekutuan terbahagi kepada 2 mahkamah tinggi yang mana perwujudan mahkamah ini adalah bersesuaian dengan bidang kuasa dan tarafnya. Jadi, kedua-dua mahkamah persekutuan ini ialah Mahkamah Persekutuan Semenanjung serta Mahkamah Persekutuan Sabah dan Sarawak. Jadi, perlu kita faham ketiga-tiga badan ini bertanggungjawab dan mempunyai kuasa untuk mentadbir negara. Tapi
ketiga-tiga badan ini perlu diketuai oleh seseorang, iaitu dan dalam perspektif Malaysia, yang di-Pertuan Agong perlu mengetuai badan-badan ini agar negara kita kekal harmoni. Dan untuk menjawab soalan asal di awal pembentangan, kami amat-amatlah bersetuju bahawa kita memerlukan yang di-Pertuan Agong untuk mengetuai ketiga-tiga badan ini, dan ini boleh disokong oleh fakta bahawa perlembagaan perkara 321 di mana kita mengatakan bahawa kita perlu ada seorang ketua utama negara yang digelar di Pertuan Agong. Kemudian ada perkara 38(2)(2)C di mana yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk meluluskan apa-apa undang-undang. Seterusnya melalui perkara 41 di mana yang di Pertuan Agong hendaklah menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, dan seterusnya perkara 42 di mana yang di Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunduk hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan. Jadi menurut perlembagaan yang menyokong fakta bahawa kami menyokong perkara ini, sudah pasti boleh dibuktikan bahawa kita memerlukan seorang ketua dalam negara, serta yang di Pertuan Agong amatlah diperlukan untuk mengetuai negara kita. Jadi seterusnya, untuk menyokong lebih lagi fakta dan persetujuan kami terhadap soalan yang telah diberikan, ahli kumpulan saya iaitu Sarah Putri serta Nur Ain Nadidah akan membentangkan tentang kepentingan yang di Pertuan Agong dalam komuniti serta masyarakat kita. Jadi, sekarang kita telah faham kedudukan YDPA dan sistem raja dalam pentadbiran negara. Untuk menjawab soalan asal, YDPA juga memainkan peranan yang amat penting dalam struktur masyarakat Malaysia. So, apakah kepentingan YDPA? Yang pertama ialah menjaga hak istimewa Bumiputera. YDPA bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan masyarakat anak negeri Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum yang lain. YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. Walau bagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain, iaitu adalah menjadi tanggungjawab YDPA untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain. Terusnya ialah YDPA lambang kedaulatan. Yang pertama ialah YDPA ialah sebagai ketua negara. Antara peranan atau tugas yang dilaksanakan oleh YDPA ialah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Bersenjata Persekutuan Malaysia. Yang kedua ialah YDPA juga menjadi ketua Dewan Rakyat di Parlimen. YDPA turut berfungsi melihat serta mengawal kedudukan negara dalam sistem pemerintahan yang diistilahkan sebagai demokrasi berparlimen. Yang ketiga, YDPA juga mempunyai kuasa melantik jawatan tinggi dalam pentadbiran kerajaan seperti Ketua Hakim. Selain itu, YDPA mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri, Hakim dan Jemaah Menteri. Baginda juga berkuasa melantik dan mewujudkan jawatan Jemaah Menteri atau Nasihat Perdana Menteri. Baginda berkuasa melantik anggota Jemaah Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. YDPA juga bertanggungjawab untuk melantik Ketua Hakim Negara, Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi. Dan yang terakhir ialah YDPA berada dalam kedudukan tertinggi sebagai lambang kedaulatan dan membentuk hubungan di antara masyarakat. Oleh ini, baginda merupakan lambang kedaulatan dan menjadi penaung kepada kedaulatan negara. Baginda merupakan lambang kedaulatan dan menjadi penaung kepada kekuatan negara. Majlis Angkatan Tentera di bawah kuasa Am YDPA bertanggungjawab untuk memerintah, menjaga tata tertib, mentadbir dan menguruskan segala perkara yang berhubung dengan Angkatan Tentera. Baginda juga berkuasa untuk menjatuhkan hukuman mengampunkan dan menangguhkan hukuman bagi kesalahan yang dibicarakan dalam Mahkamah Tentera. YDPA juga berkuasa mengampunkan kesalahan-kesalahan lain di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan dan segala hukuman dijatuhkan dalam Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Peranan YDPA yang ketiga ialah menjaga kepentingan masyarakat. Baginda adalah simbol kepada perpaduan masyarakat Malaysia.
pertama, menjadi pentanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum Melayu mengikut peruntukan perkara ini. Tertaluk perkara 40 Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak. Pemberian beasiswa, dana siswa, keistimewaan pendidikan, latihan dan atau kemudahan asal yang lain Yang di-Pertuan Agong boleh memastikan perizaban orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak, jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam dan beasiswa, dana siswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan. Mana-mana pihak berkuasa bertanggungjawab bagi pemberian bantuan tersebut dan pihak berkuasa hendaklah mematuhi arahan yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, mengikut fasa 1 hingga 3, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melucutkan mana-mana orang daripada jawatan awam yang dipegang olehnya atau daripada terus mendapat beasiswa, dana siswa atau keistimewaan pendidikan maupun latihan atau kemudahan khas yang lain dinikmati olehnya. Peranan yang keempat, komponen Parlimen. Menurut perkara 39, kuasa eksekutif terletak hak atau dikuasai sepenuhnya oleh Yang di-Pertuan Agong. YDPA berperanan memanggil Parlimen untuk bermesyuarat dan semasa ke semasa. Baginda boleh memberhentikan Parlimen dan membubarkan Parlimen atas budi bicara baginda atau sebelum mengadakan pilihan raya. Berkaitan pembubaran Parlimen ini, ia adalah atas budi bicara di-Pertuan Agong. Ianya adalah kuasa mutlak baginda, bermaksud Yang di-Pertuan Agong tidak perlu bertindak atas nasihat jemaah menteri, tetapi baginda perlu melaksanakannya dengan bijak dan tidak boleh sesuka hati. Seterusnya, memperkenankan atau tidak memperkenankan apa-apa undang-undang dan membuat atau memberikan nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang di bawah perlembagaan ini diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, boleh menangguh rang undang-undang yang digubah selama 30 hari. Rang undang-undang yang diluluskan oleh kedua Majlis Parlimen hendaklah diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan persetujuan telah dicapai antara kedua Majlis Parlimen. Yang terakhir, kelima, menyatupadukan rakyat Malaysia. Dalam perkara 70, semua rakyat Malaysia telah mengakui YDPA Yang di-Pertuan Agong adalah satu kuasa paling tertinggi di negara ini. Jadi disebabkan semua rakyat bersetuju bahawa YDPA sebagai ketua negara, maka pergaduhan atau perbalahan antara rakyat tidak berlaku untuk merampas atau merebut kuasa kerana adanya YDPA yang memerintah. Seterusnya, YDPA juga ada hak mutlak untuk mentadbir negara kerana Yang di-Pertuan Agong ini ialah kuasa yang paling tinggi selepas perlembagaan. Jadi, kesimpulannya, Majlis Raja-Raja di Malaysia serta YDPA berfungsi dengan memainkan peranan yang sangat penting dalam hal yang berkait dengan negara ini. Namun, kebanyakan negara di seluruh dunia pada zaman dahulu hanya mempunyai sultan ataupun raja yang kini sudah lenyap, dan kita sebagai rakyat Malaysia harus dan berbangga serta hargai sistem beraja serta sultan yang masih diterapkan dalam negara Malaysia. Dengan bak kata pepatah, raja bertahta, raja disembah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.